Boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Muhammad Khairul Azani. Jadi sebelum kita meneruskan lagi sesi temu bual kita pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi saya mulakan dengan saya. Saya Wan Juwita Aisyah binti Wan Rosli. Lebih gemar disapa Juwita, merupakan pelajar Institut Pendidikan Kampus Perempuan Melayu Melaka. Okey. Kawan-kawan Saya Nurul Saliha binti Zulkifli, sama kelas dengan Juwita. Okey, panggil apa ni? Saleha kan? Ya betul. Okey. Seterusnya. Saya pula bernama Ilya Nur Izzati binti Apendi. Boleh panggil saya Ilya. Saya pun satu kelas dengan Wajud. Okey. Tahniah lah, muda-muda dah jadi cikgu. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Baiklah, jadi tujuan kami untuk temu bual cikgu untuk menerangkan tentang pembinaan karakter guru berjiwa pendidik dan perintegrasian madani membangun personaliti lah. Jadi kami nak minta pendapat cikgu, supaya kami pun dapat maklumat ataupun dapat info baru daripada cikgu. Jadi kami nak minta jasa baik cikgu lah supaya dapat berkongsi ilmu dengan kami. Okey, sebelum kita mulakan, tadi kamu bertiga telah perkenalkan diri kamu. Jadi saya rasa bolehlah kalau saya pula memperkenalkan diri saya untuk makluman kamu. Juwita adalah bekas pelajar saya. Okay, nama saya Muhammad Khairul Azani bin Sikandar Khan. Pengalaman mengajar saya dah masuk tahun 2024 bulan 11 yang lepas, bulan 9 yang lepas. Saya baru je 14 tahun mengajar. 14 tahun lah menjadi guru. Saya bermula menjadi guru pada usia saya 25 tahun. Dah lambat lah jadi cikgu bandingkan dengan kamu kan. Kamu sekarang ni dalam 19, 20 kan. Okey, saya ditempatkan posting pertama saya di SMK Lepah Utara di dalam daerah Kuantan. PPD Jerantut tapi daerah Kuantan. Sebab dia duduk jauh di pedalaman daripada Bandar Jerantut ke sekolah tempat saya dipostingkan tu lebih kurang dalam 1 jam 30 minit. Itulah saya rasa 1 jam 30 minit. Kemudian saya ditempatkan pula, saya bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Retang. Di sana di posting di Lepah Utara 4 tahun. Kemudian di Sungai Retang 8 tahun. 12 tahun. Sekarang ni di SMK Jerantut. Nak masuk tahun yang ketiga lah. Tahun depan, tahun ketiga. So lebih kurang dalam 15 tahun lah. Sekarang ni saya mengajar tingkatan 6. Option saya pendidikan seni visual. Ijazah saya dulu ijazah Bachelor Reka Bentuk Perindustrian. Saya ni ijazah saya sebahagian daripada engineering lah. Tapi saya memilih untuk jadi guru. Kawan-kawan lain semua jadi designer. Tapi saya memilih untuk jadi guru.
Mungkin sebab doa arwah mak. Walaupun saya dah dalam lapangan reka, tapi arwah mak saya masih lagi mendoakan saya jadi guru. Alhamdulillah, cita-cita dia untuk saya jadi guru akhirnya menjadi kenyataan, dan hari ini dah hampir 15 tahun lah. Kemudian apa yang saya boleh bantu? Saya tengok pada soalan yang awak bagi ni, pembinaan karakter guru. Tajuk dia pembinaan karakter guru berjiwa pendidik. Aduh, berat betul kau punya kau punya soalan ni kan. Saya santai Kadang-kadang saya gunakan orang. Tak ada guna Boleh cikgu. Boleh cikgu. bahasa formal tau. Kalau Juwita dah tahulah. Kalau saya rapat dengan dia, dengan seseorang pelajar tu, jadi aku je. Untuk pengetahuan awak, saya orang Melaka. Patutlah. IPC awak tu tempat bermain ni dengan saya. Okey. Jelaskan tentang maksud. Definisi personality dalam konteks psikologi pendidikan. Jelaskan tentang maksud psikologi. Ni kira nak tanya saya tentang konteks psikologi pendidikan lah ya? Betul macam tu lah soalan dia. Maksud macam bagi cikgu lah, maksud personality ni dalam konteks psikologi pendidikan bagi cikgu. Dia macam motu personality kan cikgu. Kalau yang ini kena balik-balik apa yang saya belajar dulu lah kan. Personality ni. Kalau tanya saya lah, personality ni adalah kita punya diri kita. Kita punya apa yang ada dalam diri kita. Apa yang kita ada untuk kita bantu para pelajar dalam konteks pendidikan. Kalau dari segi lebih mendalam, psikologi pendidikan ni dia lebih kepada kita punya kajian tentang kita punya diri kita, jiwa kita, karakter kita. Adakah kita ni bersesuaian untuk menjadi seorang guru, ataupun bagaimana kita mengawal diri kita, mengawal jiwa kita, diri kita untuk mendidik atau dalam mendidik seseorang atau mendidik para pelajar. Itu yang saya masih ingat lah sewaktu saya belajar dahulu. Jadi yang kedua ni, ciri tingkah laku atau karakter yang boleh dipamerkan. Saya sebenarnya belajar satu benda lah. Ni kita belajar berdasarkan pengalaman. Saya berpegang kepada kepimpinan melalui teladan. Itu yang saya pegang sangat sampai daripada dulu sampai sekarang. Dulu sewaktu saya menjadi pelajar, saya ada idolakan seorang guru. Guru saya ni dah arwah dah, meninggal dah. Guru saya ni, dia saya bagi tahu nama dia lah. Nama dia Cikgu Talas bin Zainal. Nama dia tu agak pelik sikit. Dia mengajar saya subjek sejarah. Untuk pengetahuan awak, saya ni walaupun saya ni mengajar seni, dalam masa yang sama saya juga mengajar subjek sejarah. Saya menjadi jurulatih sejarah untuk daerah Jerantut sampailah saya masuk ke tingkatan 6. Jadi kenapa saya suka subjek sejarah tu, walaupun di universiti saya tak dilatih dalam subjek sejarah sebenarnya. Saya jadi mengajar sejarah ni bidang terjun je. Bidang terjun. Waktu saya dipostingkan, pengetua tu ada cakap dengan saya, pengetua sekolah lama saya, Haji M. Yusri, dia kata, Cikgu Khairul, kita tak perlukan cikgu seni dekat sini, dia kata. Sebab cikgu seni dah ada.
Oi, saya cakap, kalau gitu buat apa saya diletakkan di sini? Lebih baik saya hantar di bandar. Saya kata gitu. Tapi dia kata, saya nak letakkan awak sebagai guru sejarah. Okey, tak apa. Saya terima cabaran dia. Dan Alhamdulillah, daripada situ saya banyak belajar. Saya mengambil contoh cikgu saya yang arwah ni dulu. Dia seorang yang sangat kata terlalu penyayang. Dia sangat penyayang. Dia tegas, tapi dalam ketegasan dia ada sikap penyayang dia. Ada kata-kata dia, ada cara dia telah menyentuh hati saya. Sehingga sewaktu saya nak jadi cikgu, saya cakap dalam diri saya, aku nak jadi seperti Cikgu Talas. Ada seorang lagi cikgu sastra saya, arwah juga. Cikgu-cikgu saya semua dah arwah. Orang kena ingat jadi cikgu ni stres cepat arwah. Tak adalah saya gurau hidup mati tu di tangan Allah Okey, dia pun sama jugalah cikgu sastra. Arwah ni nama dia Cikgu Idris. Dia ngajar saya daripada tingkatan 6 sampai universiti. Universiti dia jadi pensyarah sambilan. Dia mengajar sejarah seni. Okey, jadi saya nak tekan dekat sini, seorang guru tu dia berjiwa pendidik dia mesti pandai. Dia mesti pandai istilah kita hari ni ialah kita kena pandai tackle jiwa pelajar. Kita kena pandai selami jiwa pelajar. Seperti kita tahu kan, manusia ni orang kata pepatah, bukan pepatah, macam ni manusia ni apabila kita dah berada dalam kawasan dalam lapangan kerja kita nanti, kita akan nampak setiap pelajar yang kita ajar tu dia berlainan latar belakang. Latar belakang ni kita boleh tengok dari segi sosioekonomi dia. Kita tengok, sebab tu hari ni kerajaan kita membezakan mereka mengikut grade tu, B40 kan, T20 dan sebagainya kan. Sebenarnya ada tujuan. Tujuan dia kita nak tengok setiap ini dari segi dia bezakan mengikut sosioekonomi. Sosioekonomi ni, daripada sosioekonomi ni kita akan tengok bagaimana seseorang pelajar itu diasuh di rumah. Kalau kita ambil B40, mostly lah B40 ni latar belakang keluarga dia yang susah. Yang mana parent dia banyak mementingkan kepada mencari duit daripada kepentingan mencari ilmu. Kan? Jadi kita sebagai guru, bila kita berada di lapangan kerja kita ialah kita nak pelajar kita dapat apa yang kita ajar. Tapi apabila kita ajar, dia tak dapat. Mungkin disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosioekonomi. Tadi pengaruh dia duduk kat rumah yang tidak mementingkan, mak ayah yang tidak mementingkan keperluan pembelajaran. Kan? Jadi pelajar ni dia ambil endah tak endah. Jadi dekat sini kita sebagai guru macam mana kita nak tackle pelajar tadi. Bagaimana kita nak tackle pelajar tadi supaya dia nak ikut cakap kita, nak belajar dengan kita, seronok nak belajar dengan kita. Kan? Itulah dari segi pengalaman saya lah kan. Saya tengok sini seorang individu yang mempunyai karakter guru jiwa pendidik. Jadi kat sini saya akan selami jiwa. Kita cari minat dia. Contoh, dulu saya ada pelajar yang suka menyanyi. Jadi saya cari minat dia yang suka menyanyi tu. Saya dapat dia suka menyanyi, so saya ajak dia menyanyi. Ajak dia menyanyi, kita buat, suruh dia buat lagu, suruh dia buat apa.
kan, untuk dia buat dia tonjolkan diri dia, kan. Lepas tu kita juga kena buat baik dengan parents. Kita kena buat baik dengan mak ayah pelajar. Dan di samping kita kena tahu apa dekat rumah dia buat, kan. Kita kena ambil berat dengan keluarga, kan. Jadi dekat sini dalam masa yang sama, selain kita tackle perasaan pelajar-pelajar ataupun fokus pada pelajar, kita juga tackle mak ayah. Mak ayah ni. Okay, bila kita dah dapat tackle, barulah fokus untuk mengajar pelajar tadi ni menjadi lebih mudah. Okay. Jadi itu pengalaman saya lah. Kalau nak cerita secara overall lagi, sebenarnya psikologi pendidikan ni sangat penting lah untuk korang, untuk kamu semua belajar di mana, di maktab. Okay. Untuk kamu kaji tentang diri kamu. Okay. Kamu kaji tentang diri kamu dan kamu juga mengkaji tentang apa bakal anak didik kamu satu hari nanti. Okay. Pada saya macam saya cakap tadi lah, manusia ni dia lain-lain. Dia lain-lain. Setiap orang dilahirkan tak sama. Ada orang yang pandai dalam bidang, contohlah ada orang pandai dalam bidang bahasa, kan. Ada orang yang tak pandai bidang bahasa, dia pandai dalam bidang lain. Ada pelajar yang mahir dalam akademik, bagilah dia menghafal satu buku teks, dia boleh hafal, kan. Macam Juwita tu, dia boleh hafal satu buku teks, macam telan buku teks, kan. Tapi ada pelajar yang tak boleh buat macam tu. Ada pelajar yang tak boleh buat macam tu. Sebab tu pentingnya ilmu dalam psikologi pendidikan ni. Dia bukan untuk diri kita saja, tapi untuk kita mengkaji kita punya pelanggan, kita punya core business kita, iaitu semasa kita belajar mengajar nanti. Jadi apabila kita katakanlah saya ni mengajar seni, saya mengajar seni, saya kena tengok pelajar ni dari segi bakat dia dan kebolehan dia. Saya rasa kamu pun dah belajar. Bila kamu ambil kos psikologi pendidikan ni, mesti kamu ada sentuh tentang kecerdasan pelbagai tu, kan. Ada berapa dia punya tu. Salah satu dia kalau cerita dalam seni, dia ada visual spatial, kan. Dia ada visual spatial, kecerdasan pelbagai tu. Visual spatial ni dia ada pada ciri-ciri seorang yang ciri-ciri seorang artis lah. Dia melihat melalui gambaran dalam image, dalam otak dia, kan. Jadi saya cikgu seni, saya nak mengajar budak lukis, saya tak boleh ajar mereka menggunakan bahasa. Kan, sebab seni aliran dia mesti melalui gambaran, visual. Jadi kalau setakat kita mengajar budak pelajar dengan hanya cara kita bercakap, tak jadi. Ini bukan bahasa. Bahasa pun mesti disusuli pula dengan kemahiran menulis dan sebagainya, kan. Tapi dalam seni kita mesti ada tunjuk cara kerja. Tunjuk cara kerja. Jadi kat situ kita tackle dia. Cara kerja dia macam mana? Kita
tunjuk cara macam mana kita nak mewarna. Satu hari katakan satu hari tu kita nak buat tajuk catatan. Tajuk catatan, jadi catatan cat air. Jadi untuk mengajar pelajar, kita kena letak diri kita sebagai pelajar. Pelajar sama-sama dengan kita. Buat sama-sama. Macam mana pelajar, macam mana kita membancuh colour, bermula daripada awal yang ni lakaran. Kita ajar bentuk lakaran tu, sampailah proses membancuh colour, sampailah proses menyapu menyapu colour. Ini catatan cat air lah. Sampailah proses yang akhir sekali. Dia step langkah demi langkah. Jadi pelajar melihat apa yang kita buat. Itu visual spatial. Dalam masa yang sama, dia juga menggerakkan psikomotor dia melalui motor halus dia. Kan? Sebab tu kena tengok daripada situ. Berbeza pula dengan guru yang mengajar matematik. Guru yang mengajar matematik ini, dia lebih kepada logical math lah. Pendekatan dia berbeza. Tak sama seperti pendekatan guru yang mengajar seni. Apatah lagi kamu bertiga. Kamu bertiga ni guru hebat lah nanti. Sebab apa? Sebab prasekolah semua kena ajar. Kan? Kamu kena menyanyi. Kamu kena jadi guru muzik. Kan? Kamu kena menyanyi, melompat, berjoget dengan budak. Kamu kena hilangkan rasa malu. Betul tak? Betul kan? Sebab wife saya sekolah rendah. Wife saya sekolah rendah tapi dia ngajar TESOL lah. Budak sekolah rendah ni, gitulah. Kita kena tackle dia supaya dia minat dengan kita. Kan? Dia suka dengan kita, dia nak ikut kita. Kadang-kadang dalam macam dalam viral, dalam TikTok, saya suka je. Cuma realitinya masyarakat kita tak tahu tugas kita sebagai guru macam mana. Yang viral tu okey sebenarnya okey. Bukannya dia buat benda tak elok pun. Dia tunjuk cara bagaimana cikgu mengajar. Kan? Tu benda tu okey. Tak ada masalah. Cuma tu yang saya nak tekankan, masyarakat tak tahu tugas kita nak buat macam mana, tugas kita yang sepatutnya kita buat dekat sekolah macam mana. Berbalik pada awak je nanti, selain awak jadi guru muzik, awak juga kena jadi ustazah. Tapi tak salah saya, ustazah dah ada khas. Dia dah ada khas dah. Tapi macam mana pun korang kena ada persediaan lah kan. Okey, awak juga kena belajar jadi macam saya, cikgu seni, melukis. Tapi sekolah pra ni silibus dia melukis tak ada, lebih kepada craft je lah. Potong-potong tampal, gitu. Kan, lepas tu cikgu bahasa Melayu semua kena buat. Kat sini kemahiran dari segi menguasai ilmu psikologi tu penting lah kan. Dan apabila kamu dah menguasai segala ilmu psikologi tu, maka kamu akan membentuk personality kamu sendiri. Pelajar akan tengok awak ni guru yang macam mana. Walaupun pelajar tu prasekolah je. Kadang-kadang ada, yelah, macam kalau saya dulu kat sekolah, saya punya tapak kaki orang semua dah takut dah. Betul tak cerita? Kan? Dalam masa yang sama, walaupun saya ni garang, dalam masa yang sama saya ni entahlah, saya rasa saya boleh tackle pelajar saya walaupun saya ni garang. Saya boleh rapat dengan pelajar saya walaupun saya ni garang. Itu yang jiwa yang ada pada saya. Itu semua aplikasi dalam pembelajaran psikologi yang saya belajar masa di universiti dulu. Saya guna itulah.
dalam masa saya garang, saya dah tackle mak ayah dia orang. Saya dah tackle jiwa dia orang. Saya garang. Dia tak siap kerja, saya garang. Waktu dia siap kerja, bila dia dapat markah yang rendah, saya tarik balik. Saya tarik balik. Cuma masa zaman Juwita je saya tak sempat. Saya beli kek secret recipe, makan, belanja. Sebab Juwita Form 5 saya dah keluar masuk tingkatan 6. Tapi hak senior-senior yang lain, senior dia yang lain, saya buat gitulah. Secret recipe lah, KFC lah. Gitulah. Kan? Kita bawa. Dia lain tau. Ni awak mengkaji saya sebagai guru. Saya punya pengalaman ialah sekolah menengah kan. Saya mengajar budak-budak yang pelajar-pelajar yang dah tua. Pelajar-pelajar yang dah besar lah, yang dah besar kan. Jadi saya tarik dia macam tu lah. Saya tarik dia macam tu. Belanja makan. Kalau dulu masa saya di Arus Perdana, saya panggil Arus Perdana lah, sebelum masuk tingkatan 6 Pra Universiti kan. Saya tarik diorang dengan cara bawa masuk squad Cadet Bomber saya. Dalam squad Cadet Bomber tu, dalam ketegasan saya ada sifat kebapaan saya kat situ. Bawa diorang bila kita pergi kemah, balik kemah tu kita bagi belanja makan. Gitu, tarik balik. Dia macam ibarat kita boleh main tarik tali lah. Kita main tarik tali kan. Kalau kita nak tarik je dengan pelajar ni, lama-lama tali tu putus. Bila tali tu putus, hubungan tu putus lah. Betul tak? Betul tak Salihah? Ilya? Betul kan? Jadi kita kena kadang-kadang kita tarik, kadang-kadang kita lepas. Jadi bila apa yang saya sampaikan ni, awak nanti dalam report awak tu, awak fikirkanlah satu idea istilah yang sesuai apa yang saya cakapkan ni. Janganlah menggunakan apa yang bahasa saya guna ni. Sekarang lain lah jadinya. Kan? Sebab ini pun nama dia temuduga juga berdasarkan pengalaman saya kan. Okey, sebab tu hari ni bila kita dah ada macam tu, sampai hari ni hubungan saya dengan pelajar-pelajar tak pernah putus lah. Macam Juwita, saya tahu dia duduk kat Melaka kan. Siapa lagi duduk kat Melaka? Kakak sepupu kau, buat saudara siapa? Izzah. Izzah. Ilya dengan Salihah kenal Izzah kan? Senior. Kenal Izzah? Tak kenal? Adalah juga sebab Juwita ada sembang-sembang dengan dia. Izzah tu cadet saya. Izzah tu dia banyak mulut sikit, makan pepek. Tapi dia bagus tu. Pandai kawat tu. Saya hantar dia sampai selection untuk kebangsaan tapi dia tak lepas. Dia tak lepas pergi sebab dia demam. Dia kena stroke haba. Jadi dia hantar balik, duduklah terus kat rumah, tak boleh nak pergi lah. Okay, sampai hari ni jugalah ada beberapa orang pelajar saya di maktab perguruan IPG. Kau ni Pak IPG kan? IPG Batu Rakit. IPG Batu Rakit, IPG KB, IPG Kedah, IPG Afzan. IPG Afzan baru ni nak posting dah. Dia temuduga dulu. Masa dia temuduga, tahun bila dia temuduga untuk dapat ke IPG tu lah. Dia mohon pendidikan sejarah. Waktu tu saya lah ngajar dia sejarah masa SPM. Bapak dia cakap dengan saya, Cikgu Gero tahu tak Cikgu Gero? Adi, dia minta sejarah. Ya ke? Pasal apa dia minta sejarah? Entahlah cikgu, saya pun tak tahu apa dia cakap. Rupanya dia orang ni sidik-sidik. Masa hari temuduga tu, pensyarah tu tanya dia, kenapa awak nak jadi cikgu sejarah? Sebab dia kata, saya suka cikgu sejarah saya. La ilaha illallah, dia cakap gitu. Tapi sayanglah, Adi tak dapat pendidikan sejarah. Dia dapat pilihan kedua dia, pendidikan bahasa Melayu.
Dah postingnya. Rasanya dah posting lah dari sekolah rendah Cina. Dia masuk sekolah rendah Cina kat Damak. Dia ngajar lah budak-budak Cina bahasa Melayu. Okey, ada soalan lain lagi? Cikgu boleh saya tanya soalan? Boleh. Okay. Jadi berdasarkan penerangan cikgu tadi kan, boleh tak kami nak tahu perbezaan antara guru yang hanya sekadar mengajar dengan guru yang berjiwa pendidik. Kalau macam kami, selepas kami adalah belajar kan, kalau macam guru yang mengajar ni macam guru yang menyampaikan ilmu je. Kalau guru yang berjiwa pendidik ni macam dia meletakkan diri ni, guru tu meletakkan diri dia sebagai ibu bapa yang kedua. Macam beri layanan yang macam ibu bapa berilah. Jadi apa pendapat cikgu pula perbezaan antara dua tu? Okey, terima kasih. Soalan tu bagus. Pendapat saya lah. Okey, bila kita bercerita pasal guru ni, nawaitu kita. Kita nak letak ada dua. Bila jadi cikgu ni dia ada dua tau. Satu yang kamu cakap tadi, sama ada guru yang berjiwa pendidik. Kita boleh istilahkan dia menjadi guru. Sebab guru ni murabbi. Murabbi. Satu lagi, guru adalah kerja. Faham tak? Guru, seorang guru dengan kerja seorang guru. Kalau apa yang awak cakap tadi tu betul. Apa yang awak belajar tu itu betul. Kalau tanya saya, seorang guru yang betul-betul guru dengan kerja guru. Orang yang kerja guru ni dia akan habiskan masa dia untuk bekerja. Macam kita kerja. Kan? Macam kita kerja. Katakanlah kita kerja kat 7-Eleven. Kita buat kat 7-Eleven tu menjual semua, balik kita menjual lagi tak? Tak ada tak? Betul? Tak ada. Tapi guru ni, dia murabbi. Apabila dia buat mengajar dekat sekolah, balik pun dia mengajar lagi. Dia mengajar lagi. Dia bukan menanda saja. Dia buat, kan? Kadang-kadang dia mengajar, kata di luar waktu bilik darjah. Dia balik, dia boleh mengajar lagi, dia mengajar secara tak langsung. Kadang-kadang dia mengajar anak dia. Kadang-kadang dia mengajar ada pelajar-pelajar yang sekarang ni kadang moden, boleh WhatsApp semua kan. Boleh lagi mengajar. Kan? Kadang-kadang ada juga cikgu ni mengajar ni dia bukan istilah kita mengajar subjek saja. Atau kita lebih dekat senang mendidik lah kan. Mendidik ni, kita bukan hanya mendidik dari segi pelajaran tau. Kita juga mendidik pelajar dari segi sikap. Dari segi tingkah laku. Dari segi apa yang kita tak belajar dalam bilik darjah. Kan? Contohnya, kita ajar buat sesuatu perkara yang elok. Kan? Kita mengajar pelajar kita supaya berusaha bersungguh-sungguh. Kan? Perkataan nilai berusaha tu. Kita ajar dia dekat rumah atau luar daripada waktu pelajar bilik darjah. Okey. Apabila selain daripada tu, kita boleh cakap macam mana ya? Tadi saya pada awal tadi saya ada cakap kita tahu tentang dia punya sosioekonomi, maka kita kadang-kadang sebab seorang guru yang ada sikap mendidik itu, dia akan sentiasa mengambil berat tentang pelajar. Pelajar hari ni tak pergi sekolah pasal apa? Budak ni, saya ada seorang dulu pelajar saya pandai, tapi keluarga dia susah. Dia jarang datang sekolah. Sampai saya, yalah, cikgu lelaki kita memang garang kan.
Dalam sebalik kegarangan saja ni, ketegasan saya pergi rumah dia, saya jemput dia pergi sekolah. Sebab pada saya, keluarga dia susah. Pada saya, tidak ada apa yang boleh merubah masa depan keluarga kita selain daripada kita mempunyai ilmu. Pergi sekolah, dapatkan keputusan bagus. Lepas tu nanti awak boleh ubah keluarga awak. Janganlah keluarga susah tapi kita tak pergi sekolah. Sebab apa? Sebab kita malu. Kita malu dengan kawan-kawan lain, orang lain pakai baju cantik, kita pakai baju compang-camping, gitulah kan. Kita malu. Ada pelajar saya macam tu dulu. Jadi saya bawa dia ke sekolah. Tapi bagaimana cara kita untuk membantu dia supaya dia tak malu? Jadi kita dalam kalangan cikgu-cikgu ni, kita ada rasa empati kan, kasihan. Kita collect duit-duit cikgu, kita bawa pelajar tadi pergi ke beli baju baru, beli kasut baru, bagi dia semangat sikit nak pergi sekolah supaya dia tak nampak perbezaan antara dia dengan kawan-kawan lain kan. Macam itulah. Yang itu sifat guru seorang pendidik. Tapi kalau guru sekadar bekerja, ikutlah budak. Kau nak datang, kau tak datang sudah. Kau datang aku ajar, kalau kau tak datang aku tak ajar. Cukup bulan gaji aku naik. Cukup tahun gaji aku naik. Itu dia. Dia ada dua situasi, dua perspektif untuk jadi guru. Sebab tu bukan senang kita nak jadi guru. Saya awal-awal dulu saya tak minat jadi cikgu. Saya tak minat, tapi mungkin doa kot. Dan arwah, macam saya cakap tadi, arwah mak saya nampak dalam diri saya. Jadi bila saya dah dapat jadi guru, penemuduga saya sebelum saya keluar, dia bagi hint pada saya. Saya ceritalah zaman saya belajar dulu, zaman saya jadi pelajar, saya pelajar yang nakal. Kalau dekat sekolah tu, cikgu kalau zaman belajar dia nakal akulah. So, dia tengoklah. Saya memang gemar menyakat budak-budak. Saya sakat tu juita banyak kali dah saya sakat dulu. Kan? Sakat tahu sakat? Mengusik. Mengusik. Budak lelaki memang selalu kena usik dengan saya lah kan. Jadi kalau korang bayangkan kalau zaman sekolah saya dulu macam ni. Saya ada 2 orang cikgu, zaman sekolah nakal jadi cikgu. Saya dengan cikgu Firdaus. Kalau diingatlah cerita ni. Sebab tu kita orang ni jadi cikgu disiplin. Dah biasa dah. Kalau budak lari ni semua kita orang buat dulu. Kan? Jadi saya cerita benda tu semasa saya temuduga dulu. Dan saya cerita dengan penemuduga saya mengidolakan 2 orang cikgu ni. Yang tadi saya cerita dengan awak tu, Cikgu Idris dengan arwah Cikgu Talas. Dia tanya saya kenapa, saya bagi tahulah personality gini. Dan sebelum saya keluar tu dia cakap, Cikgu Khairul, nanti apabila Cikgu Khairul lah, Encik Khairul dia panggil masa tu. Cik Khairul, kalau jadi cikgu nanti jadilah cikgu yang baik. Dia kata gitu. Saya percaya Cikgu Khairul boleh jadi seorang yang baik. Seorang penemuduga tu garang. Jadi 2 orang. Seorang dia cek apa sijil, seorang tu Datin tak salah saya, Datin. Sebab orang masuk panggil Datin apa tu tak ingat lah. Mungkin dia suami dia pengarah apa dapat datuk kan. Dia lah temuduga saya. Memang garang lah, muka bengis. Tapi saya selamba je layan kan. Layan. Jadi daripada situlah saya rasa saya nak jadi cikgu yang apabila kata yang sentiasa berada di dalam hati pelajar. Yang masih lagi pelajar ingat sampai hari ini. Tu lah juita tu. Nak cari apa, nak buat assignment, cari saya sampai hari ini. Muka awak je juita ada budak-budak Sengaretang yang buat di PLI hari ni pun masih cari saya lagi di PLI. Dia orang buat ijazah seni. Lepas tu nak sambung jadi cikgu, dia nak jadi lecturer. Dia kena buat diploma pendidikan, syarat dia.
Jadi dia minta tolong saya, minta tolong cikgu dia lagi. Untuk jadi supervisor. Saya cakap dengan dia, mana boleh saya jadi supervisor awak, dia cakap kan. Kenapa? Sebab saya dah ngajar tingkatan 6. Itu alasan dia. Awak kena carilah cikgu yang harus perdana. Minta tolong cari. Barulah jumpa kawan saya ni, dia bagi A. Macam tu. Hubungan tu dia punya akrab dia. Okay, jelas tak kat situ kan? So dia tu tadi antara pendapat saya dari segi antara guru yang mendidik dengan kerja sebagai guru. Okay, ada lagi soalan? Okay, cikgu. Lepas tu boleh tak macam tadi kan kita tanya tentang pembinaan karakter guru yang berjiwa pendidik kan. Lepas tu kami juga nak tanya tentang dari konteks perintegrasian Madani membangun personality. Maksudnya nak tahu dalam konsep Madani pula personality guru-guru. Okay, kita bercerita pasal Madani. Madani ni dia melibatkan kaum kan, kaum lain, integrasi kat situ kan. Kata dasar dia integrasi Madani kan. Dia melibatkan kaum lain. Okey, sepanjang saya mengajar, saya tak pernah ada pelajar bukan Melayu. Daripada Lepah sampailah ke Sungai Retang, saya tak pernah ada pelajar bukan Melayu. Tetapi apabila saya berpindah ke Sekolah Menengah Jerantut, Sekolah Menengah Jerantut ni dia ada Melayu, dia ada Cina, dia ada India, dia ada OA. OA ni orang asli. Dan dia ada dan lain-lain. Sebab sebelah Sekolah Menengah Jerantut ada Kem Askar. Kem Askar dan lain-lain tu adalah Iban, ada Bidayu, mana mak ayah pula. Ayah dia orang askar. Jadi dia duduk dekat situ, bersekolah di SMK Jerantut. Okey, apabila saya mula-mula mengajar budak-budak pelajar-pelajar yang bukan Melayu ni dulu, saya rasa kekok. Sebabnya kali terakhir saya mengajar bukan Melayu ni masa bila masa saya praktikal. Dalam kelas tu tak ada Cina, ada India 50%, Melayu 50%. Itulah saya praktikal dulu. Lepas tu ni baru balik saya mengajar dia orang. Jadi saya anggap dia satu cabaran lah. Kita jadi cikgu ni, kita mengajar. Okay? Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, kita belajar. Bukan kita mengajar saja, tapi kita juga mengajar. Bukan, salah terbalik. Bukan kita mengajar dan kita lah. Betul lah tu. Kita bukan saja mengajar, tapi kita juga belajar. Kita mengajar apa yang kita nak ajar, subjek kita. Tapi kita belajar bagaimana cara kita nak ajar pelajar-pelajar yang bukan sebangsa dengan kita atau yang bukan seagama dengan kita. Kat sini satu cabaran. Sebab tu saya suka berpindah. Saya cari satu, saya bosan, saya pergi. Saya bosan, saya pergi. Lagipun tingkatan 6 ni saya dilantik untuk kenaikan pangkat. Jadi pergilah. Kalau tak naik pangkat kan. Pergi je lah. Okey, cabaran kita antaranya yang pertama bahasa. Bahasa ibarat seperti ayam bercakap dengan itik. Walaupun hari ini kita tahu kita dah lama merdeka. Sepatutnya bahasa Melayu tu dah tak jadi asing lagi dalam diri kita. Namun adanya sekolah yang membezakan yang ada aliran kata sekolah jenis kebangsaan ni. Jadi pelajar-pelajar kaum-kaum tersebut dia banyak berinteraksi menggunakan bahasa masing-masing. Walau bagaimanapun, saya tak nafikan ada juga yang pandai juga berbahasa. Jadi cabaran saya adalah bahasa lah sebenarnya. Apabila kita
mengajar, dia tak faham bahasa kita. Kita pula tak faham bahasa dia. Khususnya apabila melibatkan kita nak mengajar, melibatkan soalan-soalan yang berkaitan dengan memerlukan kita membuat esei. Bahasa Melayu diorang cukup-cukup makan kan. Jadi bila buat esei untuk STPM ni, level dia tinggi. Nama pun Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia kan. Jadi ramai jugalah pelajar saya yang bukan Melayu gagal. Gagal untuk apa? Untuk kuasai satu subjek tu. Tapi saya tak putus harapan. Saya pun tak ada pun kata menghentam dia orang. Sebab saya memahami situasi yang berlaku. Itu yang pentingnya. Kita kena faham situasi yang berlaku. Sebab tu kita perlu belajar sejarah. Kan? Jadi saya cuba untuk membantu dengan cara yang lebih halus. Mungkin saya terpaksa memanggil pelajar tersebut bagi personal coaching. Kan? Jumpa. Kalau yang perempuan kita berjumpa, suruh dia bawa kawan lah. Orang besar ni lain, pelajar dah besar ni lain. Tak boleh pergi sorang-sorang jumpa cikgu, kadang jatuh fitnah. Walaupun dia bukan Islam kan. Saya suruh dia bawa kawan. Tapi kalau lelaki tak ada masalah lah. Alhamdulillah ada seorang pelajar lelaki saya baru saja habis, pelajar India. Siapa nama dia? Puniden. Sentiasa berada menjadi siulan di bibir saya. Kalau saya ngajar, saya jadikan dia contoh. Puniden ni semester 1 dia gagal, tapi STPM ni dia macam universiti. Dia ada ulangan. Dia ulang saja semester 1, dia dapat A. Jadi keseluruhan dia A. Itu saya panggil dia secara personal coaching lah. Dia dulu sekolah jenis kebangsaan Tamil. Kemudian baru ni masuk universiti, dia dapat pendidikan reka bentuk RBT. Saya ngajar dia seni, so dia dapat RBT tu. Jadi kita sebenarnya jadi sebagai guru, kita buang jauh-jauh kalau ada perasaan sentimen perkauman, tolak jauh-jauh. Kita ajar sama je macam pelajar-pelajar lain. Sama je. Tolak benda yang sepatutnya tak perlu ada. Kita beza dengan dia adalah agama je. Agama pelajar saya tu Buddha atau Hindu. Kita Islam. Tapi dari segi benda lain, dari segi kita tinggal satu negara, kita anak Malaysia semua, kita sama. Jadi apabila saya tidak ada perasaan macam tu, saya pun tak ada racist kan. Jadi pelajar saya ni pun dia menghormati kita. Secara automatik dia hormati kita. Dia sangat hormat kita. Pelajar Cina contohnya kan. Pelajar Cina ni, pelajar Cina ni dia sangat menghormati cikgu. Mak ayah dia orang sangat memahami cikgu. Tapi saya beritahu awak, disebabkan kita punya komunikasi kita kurang, maka kadang-kadang kita ada miss mana-mana communication. Jadi di situlah akan menyebabkan hubungan antara guru dengan parent, antara guru dengan pelajar akan renggang. Berbalik kepada komunikasi tadilah. Kan? Tapi kalau kita baik, kita okey, kita komunikasi kita bagus, mak ayah dengan kita, insyaAllah mereka akan ikut je cakap kita. Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar ni mak ayah dia orang memang nak tengok anak dia berjaya. Saya ambil contoh lah, anak saudara saya dia lulusan IPG Ilmu Khas. Ceras. Dia dah posting tahun 2020 masa kita PKP tu lagi. Dia cerita, kita kadang-kadang bila jumpa sesaudara ni, kita kalangan cikgu kan.
kita borak pasal apa yang berlaku kat sekolah lah Ra. Takkan kita nak cerita pasal benda lain kan. Jadi saya tanya anak saudara saya ni, adik panggil, macam mana belajar mengajar pendidikan khas. Dia ceritalah macam-macam. Rupanya pendidikan khas ni kalau mak ayah kebanyakan di sekolah dia tu dia dipostingkan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tu ramai pelajar-pelajar di China, India. Jadi bila mak ayah memahami apa yang cikgu nak buat dan apa yang program-program cikgu nak buat tu, mak ayah sentiasa support. Tak ada masalah. Yang penting dia membawa kebaikan kepada anak mereka. Nampak? Kan? Sebenarnya isu dalam pendidikan ni tak ada masalah. Tak ada masalah rasis ke apa, selagi mana kita sendiri. Kita sendiri bawa benda tu, itu bukan dari segi, bawa ilmu tu bukan berisukan kepada rasis. Okey, tak ada masalah pun. Pada saya lah, sampai hari ini. Sebab tu pelajar saya okey, yang India tu pun okey, dapat 4 flat baru ni. Dah jadi cikgu dah. Kita boleh panggil cikgu lah, dia buat ijazah siaran muda kan. Lepas tu ni yang saya nak mengadap ni seorang Cina. Cina ni bagus melukis. Nama dia pelajar Cina saya ni. Siapa nama dia? Kat Xuan. Dia punya lukisan dia sangat bagus. Kalau saya tak ada pula lain ni, boleh tunjuk lukisan dia. Dia dapat A baru ni untuk kertas 2. Tapi kertas 1 dia, esei dia mengarang kan. Jadi saya kena carilah mana pendekatan yang sesuai untuk bantu dia. Okey, boleh saya harap menjawablah soalan integrasi madani tadi. Okey. Cikgu, saya ada soalan boleh? Boleh. Pada pendapat cikgu lah kan, apa peranan pendidikan ni dalam dia mengembangkan lagi personaliti yang berasaskan prinsip madani ni? Pada pandangan cikgu lah. Okey, peranan pendidikan mengembangkan prinsip madani lah. Mengembangkan personaliti. Mengembangkan personaliti. Okey. Sebenarnya apa-apa yang kita buat, kalau dalam meneruskan agenda kerajaan, dia bermula daripada pendidikan. Bab kata patah Melayu, meluntur buluh, biarlah daripada rebungnya. Kan? Memang mula daripada pendidikan. Dari awal lagi, kalau kita membuat kita melaksanakan konsep madani ni daripada peringkat rendah, pra lagi kan, sampai dia peringkat universiti. Okay. At the end nanti kita mampu duduk bawah satu bumbung tanpa ada isu perkauman. Ya, cuba kita bayangkan kalau kita dibawa. Dulu zaman saya masa sewaktu saya bersekolah, kita ada sekolah wawasan. Masih ada lagi tak sekarang ni pelaksanaan sekolah wawasan ni? Sekolah wawasan ni adalah sebuah program sekolah yang mana setiap kaum menggunakan dia bersekolah pada sekolah yang lain, tapi dia menggunakan fasiliti yang sama. Contohnya sekolah aliran Cina sebelah dengan sekolah Melayu, aliran Melayu sekolah kebangsaan, dia menggunakan kantin yang sama, dia menggunakan fasiliti padang bola yang sama, dia menggunakan apa sahaja fasiliti-fasiliti sekolah yang sama. Dekat sini, dia telah membawa satu konsep integrasi dalam bentuk hubungan dua hala. Dalam bentuk hubungan dua hala ni maksudnya apabila kita menggunakan padang sekolah, pelajar sebelah pun mengguna, dalam masa yang sama kita dapat kenal mengenali. Itu satu. Nampak?
Benda ni dah lama sebenarnya diwujudkan sejak zaman saya bersekolah lagi. Korang pun belum lahir lagi. Okey, selain daripada itu, kita punya apa yang saya teringat tadi. Kita punya falsafah pendidikan kita pun sebenarnya bukan falsafah, sorry. Apa saya nak cakap tadi, saya pun lupa dah. Sorry lah, penat juga siang tadi ada program sambutan 100 tahun dekat sekolah rumah saya. Masuk berita hari ni, Madani. Mana lah, Madani punya program. Saya apa nak cakap ni Allah, lupa dah. Okey, kita balik pada sekolah wawasan tadi. Okey, jadi bila wujudnya kita kongsi segala benda, jadi ada hubungan lah. Kita ada hubungan antara satu sama lain dan membawa kepada integrasi antara kaum. Okey, selain daripada tu, kewujudan sekolah kebangsaan. Nak cerita kewujudan sekolah kebangsaan ni lah. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, di mana dalam bila kita bercerita tentang sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar memang tak lari. Betul. Jadi bila sebut bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa Melayu ni penting untuk kita faham antara satu sama lain. Saya faham Acong, Acong faham saya. Saya faham Mutu, Mutu faham saya. Acong dengan Mutu pun saling faham memahami. Taklah seperti ayam bercakap dengan itik. Kan? Jadi dekat situ kita sudah mewujudkan integrasi antara kaum. Saya pernah ada kawan, saya bukan pernah ada, memang kawan baik saya hari ni, sampai hari ni saya kawan baik dengan India. Kawan saya tu Ragunan, anak lelaki satu parti. Dia sangat pandai berbahasa Melayu walaupun dia India. Sampai hari ni. Di Bali baru ni saya pun wish kepada dia dengan dia. Dia sekarang ni manager salah sebuah hotel dekat Melaka. Mevelak Hotel dekat Taman Kota Laksmana. Itulah kawan saya. Jadi peranan kat sini kita tengok peranan sekolah kebangsaan. Sebab tu wujud aliran sekolah vernacular, sekolah-sekolah vernacular dulu bila nak buat sekolah vernacular ni menjadi satu tentangan. Jadi cara dia, kerajaan telah mewujudkan sekolah jenis kebangsaan. Mesti letakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kat situ. Bahasa Melayu. Jadi apabila mereka berada di peringkat tertinggi, kita tak ada masalah lah untuk bercakap dengan mereka. Isu bahasa. Selain daripada itu ialah ni dari segi konteks pendidikan lah. Selain daripada tu budaya. Dalam pendidikan dia mengajar kita tentang budaya. Macam saya, seni kan, seni dan budaya. Kan, kita juga kenapa kerajaan letakkan mata pelajaran seni dalam subjek teras. Kalau perasan sebenarnya tingkatan 1 sampai tingkatan 3 seni adalah subjek teras tau. Dia bukan subjek elektif. Sekolah rendah saya tak pasti. Bila masuk tingkatan 4 dia jadi elektif. Tujuan dia lah apa? Tujuan dia lah untuk kita saling mengenali budaya masyarakat antara satu sama lain. Kita kenal pakai contoh tentang seni, pakaian tradisi orang Cina. Kita kenal budaya tarian singa orang Cina. Kita tahu. Begitu juga mereka tahu tentang budaya dan tradisi kita. Serta kita tahu yang India punya budaya dan tradisi. Jadi hubungan itu semakin akrab. Kan? Membentuk masyarakat yang berpersonaliti. Madani ni bermula daripada sekolah.
Jadi kerajaan kita hari ni memang dah daripada dulu lagi memang dah ada dalam falsafah pendidikan seni pun dah ada. Dalam kita punya syllabus, kita punya ni pun memang dah ada. Jadi kita perlu bawa itu saja sampailah peringkat lebih tinggi. Sampai masa kita dah boleh duduk sama-sama. Tak jadi masalah. Betul? Mengikut acuan kita sendirilah. Okey. Ada lagi soalan? Okay, cikgu, saya nak tanya soalan last lah cikgu. Boleh ke cikgu bagi pendapat macam mana guru ni dia nak melibatkan komuniti luar, maksudnya pelbagai kaum ni kan, dalam untuk membangunkan personaliti kalau macam kanak-kanak ke murid ke gitu. Maksudnya dalam peringkat awal lah macam tu. Okey, senang je. Kalau kita punya pengalaman, kita buat program bersama dengan masyarakat. Dalam sekolah kita ada sarana ibu bapa. Kita ada sarana ibu bapa. Program sarana ibu bapa ni di bawah Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Mana kita buat program pendidikan, apa saja jenis program yang melibatkan pendidikan, kita libatkan sekali dengan mak ayah. Dalam sekolah, mak ayah ada Cina, ada Melayu, ada India. Kalau sekolah tersebut, sekolah macam sekolah menengah Jerantut, kita memang semua ada. Jadi kita libatkan semua mak ayah. Mak ayah akan memberikan kerjasama. Jadi, dia akan bermula bukan saja di sekolah, malah dia akan bermula di rumah sekali. Kan, keterlibatan kebersamaan ibu bapa, guru dan pelajar, dia akan memberi kesan yang sangat baik kepada sekolah, kepada pendidikan, kepada negara, kepada integrasi antara kaum. Memang sangat bagus. Memang saya rasa tak perlu kajian kot. Benda ni memang dah betul, memang dah diyakini. Kita pun berapa lama dah merdeka. Kan? Berapa lama dah. Bukan semua orang tak pandai bahasa Melayu. Hari ni kalau yang tak pandai sangat bahasa Melayu tu dekat SMK Jerantut tu mungkin 1% daripada 100. Okey. Terjawab soalan tu. Okay, terjawab cikgu. Okey. Ada lagi soalan? Jadi kami rasa adakah kakak rasa nak tanya soalan lagi? Tak ada. Dah banyak sangat pengalaman cikgu yang cikgu jelaskan kepada kami dan kami semua faham lah berdasarkan pengalaman cikgu sepanjang cikgu mengajar ni. Dia base kepada pengalaman kan. Nanti kamu apabila dah masuk bekerja lah, masuk ke sekolah, kamu akan nampak lebih jelas lah. Ada cikgu, sebelum saya jadi cikgu dulu, ada juga di kalangan, sebelum saya dipostingkan lah, waktu saya praktikal, ada juga di kalangan cikgu-cikgu masa tu, dia kata apa yang kita belajar dekat universiti atau maktab ni, kita tak akan apply dekat sekolah. Ya ke? Saya pun kadang-kadang kata, ya ke? Ya ke? Sebab saya pun masa tu saya tak masuk lagi lapangan kerja sebenar, lapangan sekolah yang sebenar kan. Tapi apabila saya dah berada sekarang ini, saya dah hampir 15 tahun duduk dalam arena pendidikan ni, sebenarnya saya boleh sangkal pendapat tu. Saya boleh sangkal. Pendapat tu sangat salah. Sebenarnya apa yang saya dapat ialah saya belajar dekat IPG, dulu saya belajar dekat UPSI lah buat di PLI kan. Ilmu yang saya belajar dalam pedagogi, dalam psikologi pendidikan, dalam sosiologi sebenarnya saya guna pakai hari ni. Cuma di dalam konteks yang berbeza. Bukan dari segi konteks kita kena duduk baca. Tak, dia sebenarnya dia lebih kepada konteks aras aplikasi. Kita mengaplikasi bagaimana cara kita untuk menghadapi mak ayah. Kan, kita nak berinteraksi dengan mak ayah. Macam itulah. Bagaimana kita nak tarik perhatian mak ayah untuk bersama-sama dengan kita mendidik anak-anak dia supaya kerja kita akan jadi lebih mudah. Sebenarnya itu yang berlaku.
Cuba tu tadi apa balik kepada kalau guru hanya bekerja sebagai guru, so dia tak nampak benda tu. Tapi kalau kita guru adalah seorang pendidik, kita akan nampak bahawa ilmu yang kita belajar dekat IPG tu sebenarnya kita guna masa sekarang. Dalam masa kita sedar atau tak sedar saja. Nanti masa dalam lapangan, buatlah betul-betul. Jangan stres sebab hari ni cikgu banyak stres. Sebab saya pegang satu benda lah, susah kita nak memanusiakan manusia. Susah. Jadi kita buat yang terbaik. Kan, kita buat yang terbaik. Setakat yang mana yang kita buat tu, nawai tu kita kena betul. Setakat mana yang kita buat tu, itulah yang terbaik untuk kita. Itu kalau saya tak sangkal ada di kalangan kita mengeluh. Kadang-kadang saya pun mengeluh juga kan. Logik lah. Normal. Manusia biasa dia akan mengeluh. Kan? Manusia yang luar biasa saja yang takkan mengeluh. Macam saya ada, kalau ikutkan saya ada 20 tahun lagi dalam servis. 21 tahun lagi, 21 tahun lagi servis. Awak lagi lama. Berapa tahun lagi nak bergraduat? Juta? Lagi 4 tahun. 4 tahun, sekarang ni dah masuk ni lah kan? Dah masuk apa dia panggil? Ijazah sekarang kan? Ijazah. 4 tahun. Sekarang umur kau berapa 19. 19? Muda lagi. 4 tahun lagi nanti 23. 23 lah. Kan? 23, posting 23. Muda lagi. Muda nanti. Kalau bosan dalam arena pendidikan, sambunglah buat master. Dekat IPG tu ada buat master IPG master kan? Jangan buat master, lepas tu sambung buat PhD, lepas tu masuk balik mengajar dalam maktab atau universiti. Kita varietykan kita punya kerjaya. Jangan menghadap satu benda je nanti kamu stres. Macam saya lah, daripada lepas, saya stres kat lepas, saya masuk Sungai Bila saya dah stres Sungai saya masuk ngajar tingkatan 6. Lepas ni kalau ngajar tingkatan 6, saya stres, saya ingat saya nak balik Melaka. Saya nak mengajar dekat belakang sekolah Amat korang tu. Kolej tingkatan 6 Durian Daun. Sebelah Sekolah Tinggi Perempuan Melaka. Kan? Betul kan? Saya dah riki-riki lah. Kalau saya sambung master, malah lah. Malah nak sambung master. Okey. Boleh Ada apa lagi soalan nak tanya? Kami rasa sampai tu saja soalan daripada kami. Jadi kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi bantu kami dalam tugasan kami ni. Sama-sama. Saya harap dia membantulah. Saya ni macam saya cakap dengan awak lah, awak cari GC, saya bukan GC. Saya base kepada pengalaman je. Tak apa cikgu. Okey data. Semoga dapat membantu awak punya assignment. Ni kod ni PAKK ni 3443 ni kan. Okey, semoga dapat A lah, for flat lah kat sini. Amin. Kan, insyaAllah. Amin. Okey, kita itulah dia. Nanti bila jadi murabi, bila jadi cikgu, doa tu. Ni satu lagi. Kadang-kadang kita tak sebut masa kita bercakap. Ni satu lagi. Nak tanya personality kan? Dalam mulut kita, seorang pendidik ni apabila kita mendoakan sekali dengan pelajar-pelajar kita. Kita doa, bukan doa untuk keluarga kita, bukan untuk diri kita saja, tapi kita doakan untuk pelajar-pelajar kita, doa sekali untuk bekal-bekal pelajar,
Dan yang paling penting doa sekali untuk bekal-bekal guru. Guru dan bekal-bekal guru. Hormatilah guru awak. Sekarang duduk dekat mana? IPG kan? Pesyarah tu adalah guru awak. Okay, insyaAllah awak akan berjaya. Okay? Okay, cikgu. Okay. Aku pula menutup kan? Okay, mana tahu nanti jumpa saya tepi jalan kat Melaka tu tegur-tegur lah Boleh cikgu, insyaAllah cikgu. Rumah saya tak jauh dengan IPG awak. Dekat Serindik kan? Kat Serindip tu. Itu rumah yang saya belilah. Kampung saya Masjid Tanah. Okay. Okay boleh? Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Terima kasih Juwita, Saleha dan Ilya. Okay, jumpa semula nanti insyaAllah bila lain masa Okay, Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lah cikgu. Terima kasih.